Okey, antara ilmuwan Islam yang terlibat ataupun yang tokoh yang dikenali tersohor dalam bidang penterjemahan dan juga pengarangan kitab-kitab adalah seperti Hunain Ibnu Ishaq yang sanggup pergi ke bumi Yunani ataupun Greek itu untuk menguasai bahasa Greek bahasa Yunani. Dan kemudian kita ada Imam Al-Ghazali yang meninggal pada tahun 1111 Masihi. Hunain Ibnu Ishaq tadi meninggal pada tahun 873 Hijrah, iaitu lebih kurang pada kurun ke 15 Masihi. Jadi Imam Al-Ghazali tadi menghasilkan beberapa karya penting dan sewaktu pengembaraan beliau selama lebih kurang 10 tahun itu beliau telah menulis Ihya Ulumuddin di dalam waktu uzlah beliau, di mana beliau telah turun ataupun berhenti daripada menjadi cendekiawan terbilang di Nizamul Mulk, di Nizamiyah pada waktu itu di Baghdad, yang merupakan kedudukan akademik tertinggi pada waktu itu. Beliau sanggup turun daripada jawatan itu dan kemudian berkelana untuk mencari makna di dalam hidup. Dan krisis jiwa ini beliau telah jelaskan di dalam buku dan kitab-kitab yang terkemudian terutamanya di dalam Ihya Ulumuddin. Begitu juga kita ada Imam Fakhruddin Ar-Razi yang meninggal pada tahun 1209 Masihi, di mana kitab ataupun karya beliau yang terkenal ialah Munazarat Fakhruddin Ar-Razi fil bilad ma wara an-nahr. Ini pun adalah catatan tentang tempat-tempat yang telah beliau kunjungi dalam perjalanan beliau itu. Dan kita ada Imam Yaqut Al-Hamawi yang menulis kitab Mu'jamul Buldan ataupun kamus negeri-negeri, dan juga Mu'jam Al-Udaba, kamus sastrawan. Dicatatkan di dalam kedua-dua kitab ini senarai nama negeri-negeri ataupun negara-negara penting pada waktu itu, dan juga sastrawan-sastrawan ataupun cendekiawan-cendekiawan dalam zaman itu. Dan kemudian kita ada Al-Biruni yang meninggal pada tahun 443 Hijrah, lebih kurang kurun ke-11 begitu Masihi. Dan karangan beliau yang masyhur ialah Kitabul Hind. Jadi kitab ini ditulis berkenaan agama dan adat resam masyarakat India selepas beliau berkunjung ke sana. Dan di sana beliau mempelajari bahasa Sanskrit sesuai dengan cara pengajian ataupun research yang dilakukan oleh antropologis, sosiologis, di mana mereka berada di kalangan kaum ataupun puak yang ingin dikaji itu selama begitu lama, beberapa tahun. Dan kemudian akhirnya juga kita ada Muqaddimah Ibn Khaldun. Muqaddimah Ibn Khaldun ni kitab yang ditulis oleh Ibn Khaldun yang meninggal pada 1406 Masihi, itu kurun ke-15. Dan di dalam Muqaddimah ini beliau merumuskan observation ataupun pemerhatian beliau tentang pelbagai kerajaan Islam di Andalusia, Afrika Utara dan Mesir. Manakala di rantau sebelah sini di Asia Tenggara, kita ada Hamzah Fansuri yang meninggal pada 1590 Masihi, yang telah mengembara ke Farsi, Baghdad, Mekah dan Madinah untuk tujuan menuntut ilmu. Dan ini tidak terkecuali Munshi Abdullah ataupun nama sebenar beliau Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, yang telah menulis tentang kisah pelayaran beliau daripada Singapura ke Kelantan pada tahun 1838 Masihi. Dan satu lagi perjalanan ke Jeddah, tetapi tidak dapat disiapkan kerana meninggal dunia. Jadi banyak sebenarnya
buku-buku ataupun kitab-kitab pelayaran ataupun pengembaraan yang telah ditulis oleh para Muslim yang begitu tekad dan cekal untuk melaksanakan suruhan ataupun galakan daripada Al-Quran dan juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini suka juga untuk saya menyebutkan apa yang telah disebutkan oleh Dr. Adi Setia Muhammad Dum di dalam mukadimah terjemahan beliau ini dalam buku yang kita bicarakan ini, di mana konsep pengkajian ataupun cara pengkajian sejarah, terutama sejarah Islam itu hendaklah diubah paksinya daripada etnosentrik ataupun berpusat kepada ethnicity, tetapi ia lebih baik mengkaji dan memahami sejarah Islam itu secara global ataupun apa yang dikatakan sebagai meraihkan transcultural factors itu, di mana kita lihat sejarah Islam pada satu-satu bangsa itu ia tidak separated, ia tidak secluded ataupun ia tidak terhenti di peringkat daerah itu semata-mata, tetapi setiap etnik Muslim, setiap budaya orang-orang Islam di tempat-tempat yang berbeza di seluruh dunia Islam ini perlu dikaji dan dilihat secara central, secara berpusat bagaimana berpusat dengan kebudayaan Islam yang umum, kerana mereka mempunyai ciri-ciri umum di dalam kebudayaan mereka itu, contohnya dari segi akidahnya, dari segi pengamalan fiqahnya, dari segi budaya setempat yang mengambil kira aspek-aspek ibadah, dari segi budaya setempat yang mengambil kira keperluan dan fokus kepada ilmu, dan kemudian budaya setempat yang mengambil kira tentang aurat, tentang makanan yang halal, tentang hubungan yang sopan antara lelaki dan wanita. Dan contoh yang mungkin saya boleh berikan di sini ialah bagaimana sewaktu Ibnu Battutah itu telah pergi ke kepulauan di Malabar dan Maldives itu, di mana beliau menyaksikan wanita-wanita yang tidak menutup aurat dengan sempurna, dan di Tiongkok ataupun di pelabuhan Zaitun itu beliau mencatatkan bagaimana resam dan budaya setempat itu sebahagiannya tidak disukainya, seperti makanan yang pelik-pelik, yang tidak halal itu, yang menyebabkan beliau rasa sunyi ataupun jauh daripada suasana Muslim, budaya Muslim itu. Jadi apa yang ingin saya apa yang saya maksudkan di sini sebenarnya ialah bagaimana sejarah Muslim ia di tempat-tempat mana sekalipun di dunia ini dia sama ataupun united, ataupun dia mempunyai faktor yang menyatukannya dari segi yang saya sebutkan tadi. Dan sudah tentulah hal ini demikian kerana sumber asal kepada Islam itu, bagaimana ia disampaikan oleh pedagang-pedagang Islam daripada Hadramaut dan tempat-tempat lain dunia Islam itu, telah sampai dakwah mereka bersama dengan hubungan dagang itu menyampaikan perkara yang sama, iaitu akidah ataupun mentauhidkan Allah SWT, dan juga nilai-nilai di dalam pandangan alam Islam itu yang mempunyai ciri-ciri yang sama.
iaitu mengenali pencipta Allah SWT, dan kemudian mengenali insan itu apa, hubungannya dengan penciptanya, dan kemudian dari segi akhlaknya itu bagaimana, dari segi ilmunya bagaimana, dari segi sumber ilmu ataupun sumber sains itu bagaimana, dan dari segi keadilan, apa yang dimaksudkan dengan keadilan, keadilan sosialnya, keadilan politiknya, keadilan di dalam berkeluarga dan sebagainya itu. Jadi ciri-ciri yang merupakan elemen ataupun unsur-unsur di dalam pandangan alam Islam ini sebenarnya tersebar merata di segenap aspek across the globe lah, segenap tempat yang di mana ada Muslim, maka tidak lari dan tidak sunyi daripada elemen-elemen ini. Jadi betul memang sewajarnya kita melihat dari sudut sejarah dan pensejarahan itu, history and historiography itu, penulisan sejarah itu tidak hanya mencatatkan fakta-fakta tanpa melihat perkaitan ataupun makna yang dihasilkan ataupun yang mengaitkan fakta-fakta ini. Dan tidak semua fakta itu patut diambil kira. Bahkan sebahagiannya mungkin boleh dianggap sebagai kurang penting, dan yang lebih penting itu didahulukan. Mungkin pada waktu yang lain kita boleh kaitkan ataupun kita boleh baca kitab yang ditulis oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas, iaitu Historical Fact and Fiction. Bagaimana fakta dan fiction itu menjadi dua perkara yang berada di dalam penulisan sejarah itu, dan bagaimana mengasingkan serta memahami kedudukan ataupun keutamaan setiap satu antara keduanya lah. Hadirin dan hadirat rakan yang saya muliakan, sebelum kita pergi kepada siri-siri seterusnya, suka saya menjelaskan tentang perkataan lain yang membawa maksud pengembaraan spiritual selain daripada rihlah. Pertama ialah uzlah. Uzlah ini ialah memencilkan diri daripada perkataan i'tizal. Uzlah, memencilkan diri daripada urusan-urusan duniawi dan kemudian memutuskan hubungan dengan insan-insan yang lain untuk beribadat. Demikian juga kita ada perkataan khalwah. Khalwah itu menyepi, daripada khala yakhlu, khalwah itu menyepi ataupun bersunyi-sunyi dirilah, mencari satu tempat yang sunyi dan menjauhkan diri daripada tempat-tempat yang boleh menyebabkan kita lupa kepada Allah SWT itu. Dan kemudian kita ada perkataan suluk, suluk dan juga riyadhah. Jadi keempat-empat istilah ini sebenarnya berkaitan dengan rihlah ilmiah ataupun rihlah rohaniah yang kita bicarakan ini, di mana kesemua kelima-lima perkataan ini membawa kepada pengalaman rohani. Jadi kita nak kaitkan juga dengan COVID-19 itu. Saya sebutkan rihlah itu dua, physical dan juga spiritual. Jadi dalam keadaan COVID-19 ini kita tidak boleh bergerak secara fizikalnya. Itu bagus dari satu segi, hikmah kepada orang Islam, hikmah kepada mukmin. Bagaimana mukmin yang berusaha supaya keadaan yang dialaminya ini, iaitu kawalan kepada pergerakannya ini, memberikan disiplin ataupun mengekang jiwa dan batinnya itu, dan menjuruskannya kepada zikir ataupun ingatan kepada Allah SWT. Dan salah satu caranya ialah dengan perbahasan-perbahasan ilmiah seperti ini, di mana kita melupakan sekejap
manusia-manusia di luar sana, dan kita cuba untuk mengenali diri kita dan diri pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita termenung, kita bertapa, kita berfikir, kita bertadabbur, kita melihat ke dalam diri kita, kita menilai apa yang telah kita buat selama ini, kita meletakkan target ataupun sasaran untuk perjalanan jiwa kita sekarang dan akan datang menuju ketitian yang sebenar, menuju kepada jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di mana kita 5 kali sembahyang darab dengan 17 rakaat. Setiap rakaat itu kita membaca doa ini, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah ataupun berilah hidayah kepadaku berupa jalan yang lurus. Jadi kita nilai perjalanan kita selama ini, kita nilai pengembaraan kita selama ini, pernahkah kita bawa kepada jalan yang lurus? Dan apa itu jalan yang lurus? Adakah aku berada di atas jalan yang lurus? Ya? Sebenarnya uzlah ataupun khalwah itu sendiri, ataupun rehlah itu sendiri, sebenarnya ada 2 jenis. Ya. Satu ialah mengasingkan diri kita daripada orang banyak. Ini adalah jenis yang pertama, ataupun uzlah ataupun rehlah yang pertama. Kita mengasingkan diri daripada orang banyak. Kita menyepikan diri, duduk di tempat yang sunyi, melakukan amal ibadat, membaca Al-Quran, bertahajud, berpuasa. Dan khalwah ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dahulu, sebelum menjadi Rasul lagi. Telah dilakukan secara berkala. Dan hasil akhirnya ialah ia menyucikan jiwa, menyucikan hati, untuk menjadi bekalan kita menghadapi kehidupan selepas itu. Dan kemudian dilakukan lagi, dan kemudian masuk ke dalam masyarakat semula, dan kemudian berkhalwat lagi, dan kemudian masuk ke dalam masyarakat semula. Tetapi amalan yang ataupun jenis yang kedua, khalwah ini ialah kalau dalam bahasa Indonesianya dipanggil topo ing ramai, iaitu bertapa di dalam orang ramai. Dan kalau kita perhatikan di dalam syair-syair ataupun sajak-sajak yang berbicara tentang masalah ini, masalah ramai tetapi sunyi, sunyi tetapi ramai. Ini yang topo ing ramai ini ialah kategori yang kedua, jenis yang kedua tadi, iaitu kategori yang lebih tinggi lah, jenis yang lebih tinggi, berada pada makam yang lebih tinggi khulwah, iaitu walaupun kita berada di khalayak ramai, kita sebenarnya bersunyi-sunyi dan sentiasa mengingati Allah SWT. Ini sangat susah. Ini sangat susah. Jadi dalam konteks rehlah tadi itu bagaimana? Rehlah itu betul lah kita mengembara. Tetapi suka saya memetik perkataan Ibn Battutah ketika beliau menyatakan kehendak hati beliau itu. Kita dengar sama-sama. Aku keluar meninggalkan Tanjah. Dan kemudian disebutkan tarikhnya itu pada hari Khamis yang kedua dalam bulan Rejab yang unggul, bulan Allah Subhanahu Wa Taala, tahun 725 Hijrah. Dengan niat untuk menunaikan haji di Baitullahil Haram
dan menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku keluar bersendirian tanpa teman untuk berhibur dan tanpa menyertai rombongan kafilah. Aku pergi kerana desakan jiwaku dan juga kerana rindu akan tempat-tempat suci. Kerinduan ini telah sekian lama terpendam dalam dadaku. Oleh itu aku membulatkan tekadku untuk meninggalkan semua yang kukasihi, wanita dan lelaki. Lalu berpisahlah aku dengan kampung halamanku, persis burung meninggalkan sarangnya. Ketika itu ibu bapaku masih lagi hidup dan aku terasa berat untuk berjauhan dari mereka. Sebagaimana ibu bapaku, aku juga terpaksa menghadapi keperitan perpisahan tersebut. Pada waktu itu aku berusia 22 tahun. Jadi kalau dalam konteks kita sekarang ini, kalau anak muda berumur 21 hingga 22 tahun ini masih lagi berada di pusat pengajian tinggi dan masih lagi rindu, dendam kepada keluarga, sentiasa telefon, sentiasa homesick, sentiasa nak balik, sentiasa mencari-cari tiket, sentiasa meminta makanan makanan kegemaran untuk dibawa bersama kalau datang melawat anak-anak begitu. Tapi itulah apabila Ibnu Battutah ini pergi mengembara itu, maka ia membawa bersamanya kerinduan kepada keluarganya. Dan dicatatkan oleh beliau bagaimana apabila beliau sampai ke Tunisia itu, dan beliau mengikuti satu rombongan kecil, bukan rombongan sebenarnya, ekspedisi 2 hingga 3 orang yang hendak melalui jalan yang sama itu, maka beliau tumpang ikut sekali. Dan apabila sampai di tempat yang dimaksudkan itu, di satu bandar sebelum ke Alexandria itu, maka dua tiga orang yang beliau ikut ini telah disambut oleh rakan-rakan, oleh sahabat-sahabat mereka, dan mereka bersalam-salaman, bertanya khabar. Dan kemudian Ibnu Battutah ini terpinggir di satu sudut. Lalu beliau menangis teresak-esak. Sedih kita baca cerita ini. Ibnu Battutah menangis teresak-esak kerana teringatkan kepada kampung halaman dia, keluarga dia. Bagaimana tidak ada seorang pun yang datang memeluknya, tidak ada seorang pun yang datang bersalaman dengan dia, tidak ada seorang pun yang bertanya khabar, kerana mereka tidak kenal dia. Mereka tidak kenal siapa anak muda ini yang datang bersama-sama dengan kawan mereka ini. Maka seorang yang ingin mengerjakan haji itu perasan kesedihan yang memuncak dalam diri Ibnu Battutah hingga menangis itu. Maka katanya, aku faham perasaanmu, maka kau berasal daripada mana, dan ditanyakan khabar Ibnu Battutah untuk menyenangkan hati dan comfort ataupun memujuk jiwa Ibnu Battutah yang sedih itu. Jadi saya rasa setakat ini dulu. Mungkin kita boleh fikirkan apa yang kita bincang ataupun kita kongsi pada pagi ini. Semoga kita jumpa lagi dalam siri yang seterusnya, yang keempat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.